Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mengikuti channel Cikgu pada hari ini. Apa khabar semua? Okay, Cikgu mengharapkan semua yang berada mengikuti channel Cikgu pada pagi ini berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik. Alhamdulillah. Dan kepada yang kurang sihat tu dapatkan rawatan, insya-Allah anda akan diberi oleh kesihatan yang terbaik. Jadi dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih lagi tidak berpenghujung ni, semestinya kita hendaklah sentiasa menjaga SOP, okay? Dan samping berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya agar kita dikurniakan oleh Allah kesihatan dan agar pandemik COVID-19 ini gerasnya menjadi semakin landai dan boleh kita mengikuti pembelajaran secara biasalah. Okay? Untuk anda calon SPM, doa banyak-banyak supaya SPM ni kita dapat ikuti dengan baik. Jadi hari ini para pelajar sekalian, sekali lagi cikgu, okay, iaitu saya Cikgu Ruzlan bin Ibrahim daripada SMK Kubang Krian 3, Kota Baru, Kelantan. Dan pada pagi ini macam biasa, cikgu akan berkongsi dengan para pelajar daripada mata pelajaran Sains 1511 SPM KBSM. Jadi untuk nak tahu apa yang kita nak bincang, jom kita tengok slide yang pertama. Sebagaimana biasa, kalau sesi-sesi sebelum ini, anak-anak pelajar telah didedahkan oleh cikgu-cikgu, rakan-rakan cikgu dan cikgu sendiri. Kita pernah berkongsi dengan anak-anak pelajar iaitu teknik menjawab soalan. Dan hari ini masih lagi juga perkara yang sama cikgu bincang pada pagi ini, pada hari ini, iaitu teknik menjawab soalan sains kertas 2 dan cikgu akan fokuskan pada bahagian C. Kalau sesi yang pertama masa cikgu bincang itu bahagian C juga, iaitu soalan membuat keputusan. Tapi hari ini cikgu akan membincang lagi sekali soalan KBKK. Okay. Di mana kalau kita tengok soalan KBKK ini bermula pada tahun 2003. Okay, sehinggalah sekarang dia ada 3 bentuk soalan. Okay, ada 3 bentuk soalan. Yang pertama soalan konsepsi. Okay, yang kedua, soalan menyelesaikan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, soalan membuat keputusan ataupun buat pemilihan. Itu basic soalan KBKK bermula 2003 hingga sekarang. Okay. Walau bagaimanapun, pada tahun 2016, calon SPM 2016 didedahkan dengan satu lagi soalan, iaitu soalan berbentuk wajaran. Soalan berbentuk soalan wajaran yang pernah keluar pada soalan nombor 12. Okey. Jadi, untuk memantapkan persediaan anda untuk SPM tahun ini, iaitu tahun 2020 yang akan periksa nanti, maka sudah semestinya kita perlu membuat persediaan untuk keempat bentuk soalan, iaitu yang pertama mengkonsepsi, yang kedua penyelesaian masalah, yang tiga membuat keputusan, dan yang keempat soalan wajaran. Di mana daripada 3 bentuk soalan ini, 4 bentuk soalan ini akan keluar 2 soalan, iaitu soalan nombor 12 dan nombor 11 dan 12. Okey, daripada 3 tu soalan tu akan keluar pada soalan 11 dan 12. Ataupun mana pilih salah satulah. Bermakna soalan 11 ataupun 12 ni akan keluar 3 kemungkinan. Okey. 4. 2 daripada 4. Yang pertama tadi adalah mengkonsepsi,
Yang kedua tadi adalah penyelesaian masalah. Yang ketiga tadi adalah membuat keputusan ataupun pemilihan. Dan yang keempat soalan wajaran. Okey. Dari segi peruntukan markah, okay, yang keluar soalan nombor 11 dan soalan nombor 12 tu ke markah dia ada 10. Namun begitu, soalan wajaran ni dia keluar pada soalan B. Dan soalan B ni 11B ataupun 12B dengan peruntukan markah adalah 6 markah. Okay? 6 markah, di mana 6 markah ni akan dibagikan kepada 2 lah. Iaitu, untuk soalan wajaran ni soalan memberi pendapat. Okay? Memberi pendapat bermakna anda setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat, ada 1 markah diperuntukkan. Kemudian sama ada awak setuju ataupun anda tolak, anda tidak terima, maka setiap penerimaan dan penolakan pendapat tersebut mesti disusuli dengan alasan. Dan alasan ni ada 5 markah. So jumlah kedua-duanya adalah 6 markah. Okey. Sebagai contoh, antara isu yang agak popular sekarang lah, okay, iaitu contoh daging import yang bising kat Johor gitu, di mana daging import. Okay. Kalau misal kata, kalau kita katakan pengimportan daging perlu untuk memenuhi keperluan negara, adakah anda setuju atau tidak? Okay. Import daging untuk keperluan negara perlu atau tidak? Untuk keperluan makanan negara, maka akan ada yang setuju. Kenapa? Sebab keperluan makanan negara masih belum mencukupi, maka kena jadi alasan masih belum mencukupi. Okey, boleh tambah pendapatan kepada rakyat Malaysia umpamanya. Okey, kalau anda tidak bersetuju, maka anda kena nyatakan juga alasan kenapa. Mungkin akan mengganggu mengganggu industri tempatan. Okay. Saingan kepada industri tempatan ataupun juga melibatkan yang bising itu halal dan haram. Okay, macam-macam lagi lah. Itu maknanya alasan tu anak-anak pelajar kena nyata sebagai 5 alasan yang perlu dinyatakan. Ataupun sebagai contoh lain, okay, isu yang semasa juga tentang vaksin. Kan? Adakah vaksin ni, adakah anda setuju penggunaan vaksin ini sesuai untuk mengawal penyakit COVID-19? Contoh. Maka ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro, dia akan jawab, ya, setuju. Apabila awak setuju, maka anda kena bagi 5 alasan kenapa anda setuju. Contoh, okay, dengan ada vaksin ini akan mempercepatkan proses pemulihan ataupun meningkatkan kadar keimunan. Itu contoh alasan. Kalau tidak bersetuju, anda kena nyatakan 5 alasan. Mungkin alasan dia, kalau vaksin melibatkan kos, keuangan, perbelanjaan. Mungkin ada side effect. Itu alasan. Makna dengan kata lain, okay, sama ada anda bersetuju ataupun anda tidak bersetuju, maka anda kena bagi alasan. 5. Sekurang-kurangnya 5 alasan. Okay, adakah kita boleh bagi lebih pada 5 alasan? Saudara Yusof, boleh kita bagi lebih pada 5 alasan? Boleh, kita boleh bagi lebih pada 5 alasan. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kita boleh bagi lebih pada 5 alasan, sebabnya pemeriksa akan bagi markah. Okay, macam biasa, ini soalan esei, tidak ada wrong cancel right. Okay, dan anda juga boleh bagi dalam bentuk point. Jawab ayat dalam bentuk point form, boleh. Tapi jangan ayat yang tergantung, mesti ayat lengkap. Okay? Dan cikgu nak tarik perhatian juga, okay, kalau sekiranya anda memilih pendapat tidak bersetuju, maka alasannya anda kena ceritakan berkenaan dengan kesan buruk. Okay? Itu menunjukkan anda tidak bersetujulah. Okay, maknanya kita bersetuju. Apakah alasan dia? Alasan berbentuk kesan buruk. Betul lah. Okey, beres. Okey, kita tengok contoh soalan. Sinaran radioaktif boleh dibahagikan kepada 3 sinar, iaitu sinar alfa, beta dan sinar gamma. Okey,
Soalan A, nyatakan dua perbezaan antara sinar alfa dan sinar beta. Okey, ini bukan soalan KBKK. Okey, ini soalan untuk menguji pengetahuan. Cuma kenapa cikgu bagi juga di sini, cikgu nak tunjukkan bahawa soalan SPM nanti dalam bentuk macam ni lah. Ada bahagian A, soalan pengetahuan, dan soalan B adalah soalan KBKK. Okey, jadi soalan pengetahuan tu dia nak dua perbezaan antara sinar alfa dengan sinar beta. Markah dia ada 4. Bermakna dua perbezaan untuk 4 markah. Jadi satu perbezaan, satu markah. Nanti kita akan tengok dalam perbincangan jawapan nanti. Okey. Dan soalan yang kedua pula, ini adalah soalan KBKK dari dalam bentuk wajaran yang kita akan bincang hari ini. Okey, sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Pada pendapat anda, adakah sesuai sinar gamma digunakan dalam pemprosesan makanan? Cikgu ulang lagi sekali. Adakah sesuai sinar gamma digunakan dalam pemprosesan makanan? Di sini anak-anak pelajar kena jawab sama ada ya, iaitu anda menyokong, ataupun anda tidak menyokong. Okey, kalau anda menjawab ya, maka anda kena bagi alasan. Kenapa anda bersetuju? Dan juga kalau sekiranya anda menjawab tidak menyokong, juga kena bagi alasan kenapa tidak bersetuju. Okey, untuk setuju, bermakna setuju ke tidak setuju, alasan tu 5 markah duduk kat situ. Maknanya 5 markah pada bahagian alasan. Okey, kita tengok macam manakah contoh jawapan. Okey. Sebagaimana cikgu catat tadi, soalan A adalah soalan pengetahuan, maka untuk nak jawab soalan A, anda kena tahu. Okey, apa dia ciri-ciri untuk sinar alfa dan sinar beta. Baru anda dapat jawab soalan ini. Okey, contoh. Okey, cas alfa positif, beta negatif. Okey. Alfa positif dapat 1 markah, beta negatif dapat 1 markah, maka perbezaan yang pertama 2 markah. Okey. Kuasa penembusan. Okey. Untuk alfa rendah, untuk beta tinggi. Okey. Yang ni dapat 1 markah, yang ni dapat 1 markah, maka markah dia dapat 2 markah. Okey. Jadi total adalah 4 markah. Okey, bermakna 2 perbezaan yang kita nyatakan tu untuk dapat 4 markah. Okey, nak dapat 4 markah tu mesti betul lah setiap ciri dia tu. Ciri alfa kena betul, ciri beta kena betul. Alright. Dan satu lagi yang cikgu nak sentuh di sini, okey, kadang-kadang ada juga pelajar yang jawab dia punya perbezaan tu tak setara. Apa maksud dia? Ditulis kat sini positif, tapi kat sana, kat sebelah lagi beta, dia tak tulis positif, tapi dia tertukar. Yang ni naik ke atas, yang negatif ni turun ke bawah. Kalau tertukar gitu, dia akan tolak markah lah. Okey, jadi 2 perbezaan sebagaimana cikgu bagi itulah. Okey, yang ni bukan yang kita nak bincang. Yang kita nak bincang untuk soalan wajaran adalah yang ni. Okey, iaitu apakah pendapat anda, adakah sesuai sinar gamma digunakan dalam pemprosesan makanan? Okey, dan beri alasan. Ini contoh jawapan. Sekarang contoh jawapan anda bersetuju. Anda bersetuju dengan pendapat, anda boleh jawab ya. Anda boleh jawab setuju. Anda boleh jawab sesuai. Anda boleh jawab sokong. Mana-mana perkataan yang pelajar boleh guna untuk jawab ni daripada ya, anda boleh guna setuju, sesuai atau sokong, maka anda akan dapat 1 markah. Okey. Jadi apabila anda dah jawab, anda bersetuju, anda jawab ya, maka jawapan anda perlu diikuti dengan alasan. Alasan ada berapa? Minimal 5 alasan. Okey, yang menyokong. Makna dia 5 alasan positif lah. Baiknya sinar gamma dalam pemprosesan makanan.
Okey. Contoh, mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Ini kebaikan senagama lah ni. Kesan baik, kesan positif dia. Tidak mencemarkan alam sekitar, boleh membunuh mikroorganisma, kesegaran dan tekstur makanan yang dikekalkan, tiada tambahan bahan kimia. Okey? Maknanya secara apa yang positif tentang sinagama kita boleh nyatakan di dalam alasan. So apa yang positif, semua ciri positif untuk sinagama dinyatakan pada bahagian alasan. Okey? Dan setiap fakta nilai dia 1 markah, so maksima kita akan dapat 5 markah. Okay, boleh bagi lebih bagaimana cikgu kata tadi. Okay. Kita tengok apa jadinya, macam mana jawapan kalau sekiranya kita tidak bersetuju. Okay. Kalau sekiranya kita tidak bersetuju, maknanya kita menganggap bahawa sinagama tidak sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan. Kalau kita kata tidak sesuai, maka kita jawab tidak. Ataupun kita boleh jawab tidak setuju. Ataupun kita berjawab tidak sesuai. Ataupun tidak sokong. Berapa markah? Itu peruntukan dia 1 markah. Okey, apabila kita menolak dia, maka kena bagi alasan. Alasan dia kena 5 alasan juga. Okey, dan 5 alasan tu kita kena ceritakan tentang kesan buruk sinar gama. Okay, so yang tidak bersetuju, alasan dia anak-anak pelajar kena tulis apa dia 5 kesan buruk sinar gama. Okay, yang pertama sekali, menyebabkan kanser, memusnahkan sel dalam badan manusia, menyebabkan mutasi, menyebabkan kecacatan fetus, boleh menyebabkan kerosakan organ-organ dalaman. Okey. Terlanjur apabila berbincang tentang fakta ni, cikgu nak ingatkan di sini bahawa kadang-kadang student ataupun calon ataupun pelajar dia menggunakan fakta yang dari maksud dia lebih kurang sama. Contoh, dia dah jawab dah boleh menyebabkan kanser. Okey, dia boleh menjawab dah. Kemudian dia jawab pula boleh menyebabkan barah. Kanser dengan barah, pengulangan fakta. Maka kita jawab pengulangan fakta tu tidak akan diterima lah. Maknanya kalau sepatutnya dapat 2 markah tapi sebab fakta yang sama, awak akan dapat 1 markah sahaja di situ. Okey? Contoh lain, dapat memusnahkan tisu-tisu badan. Dah dinyatakan jawapan atas memusnahkan sel dengan tisu. Benda yang sama segi konsep dia. So kita akan tolak. Bermakna, ingat pelajar bahawa jangan membuat fakta yang maksud dia berulang. Dari segi maksud fakta tu, kefahamannya berulang. Benda yang sama. Elakkan walaupun dalam ayat yang berbeza. Okey. Kita tengok contoh soalan kedua. Okey, contoh soalan kedua ni cikgu tulis bagi contoh soalan wajaran. Ini soalan wajaran terus. Okey, tak nak soalan B lah ni makna dia. Okey, kejuruteraan genetik dalam bidang pertanian dan peternakan adalah merupakan salah satu usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Pada pendapat anda, adakah sesuai kejuruteraan genetik khususnya makanan yang diubah suai secara genetik GMF dilaksanakan dalam pengeluaran makanan? Terima ataupun tidak pendapat tersebut. Kalau anda terima, nyatakan alasan. Kalau anda tolak, nyatakan juga alasan. Okey, markah dia adalah 6. Alright. Kita tengok contoh jawapan. Okey. Sebagai contoh jawapan, kalau anda tengok contoh jawapan, yang pertama sekali adalah kalau sekiranya anda bersetuju, okey, anda bersetuju, maka anda boleh jawab ya ataupun kalau jawab ya ataupun macam tadi lah, ya, sesuai, sokong, setuju. Okey, semua yang tadi. Okey, anda boleh
terima. Okey, anda boleh jawab. Okey, dan setiap yang anda terima, anda kena sokong dia dengan alasan. Okey, apakah ciri-ciri positif tentang penggunaan GMF dalam pengeluaran makanan? Okey, mungkin meningkatkan hasil pengeluaran, okey, menyelesaikan masalah kekurangan makanan yang tidak mencukupi, okey, mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap penyakit, okey, penggunaan racun serangga ataupun racun perosak yang kurang, hasil pertanian cepat matang, semua ciri-ciri yang positif kita akan terima. Okay. Dan kalau sekiranya anda tidak bersetuju, maka kita akan tolak. Okay. Penolakan tu bukan menjawab tidak ke, macam tadi tak setuju, tidak sesuai, tidak sokong, dan anda kena nyatakan dengan alasan dia. Kenapa anda tak setuju? Dan alasan dia, cikgu dah beritahu tadi, mesti anda bercerita tentang kesan buruk. Kesan buruk bagi penggunaan GMF tu. Okay. Kesan buruk bagi penggunaan GMF tu. Okay. Maknanya mungkin baka yang kita guna mengubah nilai nutrisi makanan, okay, mengganggu fungsi manusia, spesies baka, kepupusan baka asal, okay, ada yang alahan, alergi, ada kesan sampingan kepada pengguna, okay, memberi kesan kepada kemandirian organisme hidup. Okay, ini semua adalah kesan-kesan buruk dari segi penggunaan GMF. Maknanya untuk peperiksaan, anak-anak pelajar boleh pilih sama ada anak-anak pelajar menyokong ataupun menolak. Kalau sekiranya anak-anak pelajar menyokong, kena nyatakan alasan. Kalau menolak pun, kena nyatakan juga alasan. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, slide yang terakhirlah untuk cikgu pada hari ini. Okey, jadi sebagai kesimpulan daripada perbincangan cikgu hari ini, okey, soalan KBKK ada 4 lah semuanya. Yang pertama sekali mengkonsepsi, yang kedua penyelesaian masalah, yang ketiga membuat keputusan, dan yang keempat adalah wajaran. Okey, kenapa cikgu masukkan wajaran? Sebab wajaran pernah keluar dari SPM 2016. Okey, jadi walau apa pun soalan yang akan keluar nanti, yang penting adalah anak-anak pelajar kena fahami kehendak soalan, apa yang soalan tanya, dan jawab mengikut aspek dan format yang telah kita bincangkan. Ingat macam mana cara menjawab. Okay. Dan kalau soalan itulah soalan wajaran, untuk soalan wajaran, ingat balik, ini soalan wajaran ni soalan yang akan bagi satu pendapat, satu statement, satu kenyataan. Maka dia tanya pendapat anda setuju ataupun anda tidak setuju dengan statement yang dia bagi. So, dia bagi satu pernyataan, anda setuju atau tak setuju. Kalau setuju, anda boleh jawab ya dan disertai dengan alasan. Ataupun kalau anda tidak bersetuju, anda akan jawab tidak dan juga disertai dengan alasan. Dan alasan ni minima dia 5, okay, 5 fakta. Dan 5 fakta tu mesti ayat lengkap dalam bentuk point. Okay, 5 fakta dalam bentuk point. Okay, jadi dengan sini berakhirlah kelas kita pada hari ini. Jadi yang sesungguhnya yang baik itu, cikgu mengharapkan apa yang cikgu kongsikan bersama dengan anda pada hari ini akan dapat memberi manfaat kepada semua pelajar yang akan bakal menduduki peperiksaan SPM yang akan berlangsung nanti. Dan di kesempatan ini juga cikgu merakamkan beribuan terima kasih kepada semua pegawai JPN Kelantan, pegawai dan tangan SSTP Kelantan, PPD Kota Baru, pengetua sekolah cikgu yang benarkan cikgu untuk bersama-sama. Jadi juga kepada rakan-rakan yang telah beri kerjasama dalam melaksanakan rakaman ini. Sesungguhnya bersama-sama kita berdoa supaya COVID-19 ini dapat
berakhir sampai ke penghujungnya. Dan yang penting untuk sampai ke penghujung, tolong jaga SOP. Jaga SOP itu penting dan stay at home. Kita jaga kita dan solatlah sentiasa. Okay? Untuk supaya kita ni berserah pada Allah Taala. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu datang pada kelemahan cikgu. Cikgu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilal liqa.